إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpahan kurnia taufik hidayahnya dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah ini untuk kita melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menjadikan ia sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan kita bersyukur pada malam ni dapat lagi kita sambung kuliah bulanan kita, yang mana mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita perlu memperkukuhkan keimanan dan ketakwaan kita, iaitu dengan kita memenuhi dua syarat utama yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kata para ulama, dua syarat untuk Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah seseorang itu, sebagai asasnya yang pertama ialah al-ikhlasu lillah, iaitu ibadah yang kita lakukan itu mestilah dilakukan dengan penuh keikhlasan hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahaja setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan setiap seseorang itu akan diberi balasan sesuai dengan niat yang dia lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi syarat yang pertama mesti melakukannya dengan ikhlas. Terhadap hadis innamal a'malu binniyat tadi, kata para ulama, setiap ibadah itu mesti kena ada niat. Dan niat yang paling dituntut adalah niat supaya ibadah itu dilakukan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Itu syarat yang pertama. Mesti ibadah kita lakukan itu ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ikhlas sahaja tidak menepati ataupun tidak menjadikan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mestilah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas tadi ini sesuai dengan
syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah tadi mengatakan bahawa iaitu al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikut prosedur yang telah digariskan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kata Nabi sallallahu, kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Suruh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat ibadah itu memang ikhlas untuk meraih kecintaan kepada Allah, meraih cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka caranya adalah dengan kita melaksanakan ibadah itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Tuhan yang menciptakan mati dan hidup adalah untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling terbaik amalannya. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ai aswabuhu wa akhlasuhu. Amalan yang terbaik itu ialah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ni insya-Allah kita berkongsi sedikit berkaitan dengan keperluan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Talbisul Iblis karangan Ibnul Jauzi, beliau ada meletakkan satu hadis iaitu daripada Arfajah. Kata beliau, an Arfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadullahi 'alal jamaah wasyaitanu ma'a man yukhaliful jamaah. Kemudian beliau bawa lagi satu hadis lagi, an Abdullah qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima qala thumma khatta an yaminihi wa shimalihi thumma qala hadhihi as-subul laysa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Maksudnya hadis yang pertama an Arfajah tadi, daripada Arfajah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu di atas jamaah dan syaitan berserta orang-orang yang menyalahi jamaah, yakni jamaatul muslimin. Daripada Abdullah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garisan yang lurus ataupun lakaran yang lurus dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda bersabda, ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian baginda membuat lagi garisan lain di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah jalan-jalan yang tidak dilalui melainkan di sana ada syaitan yang mengajak untuk ke sana. Kemudian baginda membaca ayat yang bermaksud dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ketika Nabi SAW menggariskan satu garisan yang lurus, Nabi kata ini adalah jalan Allah, jalan yang lurus, itu sirati mustaqimah, jalan yang lurus. Maka kemudian Nabi SAW buat garisan lagi, yakni perumpamaan yang Nabi lakukan itu. Nabi buat garisan ke kanan, ke kiri, ya. Kemudian Nabi kata, setiap jalan yang bengkok ini, yang bukan lurus ini, adalah setiap jalan itu ada sahaja syaitan yang mengajak kepadanya. Maka kamu kena ikut jalan yang lurus, jangan ikut jalan yang diajak oleh syaitan itu. Kemudian Nabi bacakan ayat firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, yakni apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fattabi'uh, maka hendaklah kamu ikut jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, yakni jalan-jalan yang ada syaitan menyeru dan mengajak kepadanya. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semua tujuan ataupun matlamat para rasul diutuskan adalah
untuk mengajak manusia supaya melalui ataupun berada di atas jalan yang lurus. Ya, jika manusia itu telah seleweng daripada jalan yang lurus ataupun tergelincir daripada jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan rasul ataupun nabi untuk memperbaiki mereka dan untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Itu tugas utama para rasul dan para anbiya. Ya, objektif mereka adalah mengajak manusia supaya sentiasa berada di atas jalan yang disifatkan sebagai siratul mustaqim, ya, jalan yang lurus. Adapun syaitan pula, dia menjanjikan pelbagai kekayaan dan kesenangan yang palsu, yang mudah menarik hawa nafsu manusia dari sudut harta benda, dari sudut gelaran, dari sudut pangkat, dari sudut kemewahan dan seumpamanya. Tujuannya adalah untuk menarik manusia ke arahnya supaya terpesong ataupun tergelincir daripada jalan yang lurus. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah menjelaskan tentang maksud siratul mustaqim, apa yang dimaksudkan dengan siratul mustaqim dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi itu. Beliau mengatakan ia adalah Islam. Siratul mustaqim itu adalah agama Islam itu sendiri. Begitu juga riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan maksud siratul mustaqim itu adalah Al-Quran itu sendiri. Kata Ibn Abbas, maksudnya di sini ada beberapa tafsiran yang ditafsirkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan maksud siratul mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Ibnu Abbas berpendapat bahawa siratul mustaqim itu adalah agama Islam itu sendiri. Ali radhiyallahu anhu mengatakan ia adalah Al-Quran. Adapun Al-Muzani pula beliau mengatakan ia adalah apa-apa yang dilakukan dan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dituruti sahabatnya, itulah jalan yang lurus. Al-Muzani dia merangkumikan. Maksudnya apa sahaja yang datang daripada Rasulullah, sama ada Al-Quran ke, sunnah Nabi, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi, dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka itulah yang dimaksudkan dengan siratul mustaqim. Untuk lebih mudah kita fahamnya berkaitan dengan maksud ini, ulama menjelaskan bahawa jalan yang lurus itu asasnya adalah Islam. Jalan yang lurus adalah Islam. Untuk kita beramal dengan Islam, kita nak rujuk ke mana? Maka sumber rujukan asas kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maksud jalan yang lurus ni adalah Islam, betul. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai tempat kita rujuk, sebagai sumber untuk kita kembali nak mengamalkan tata cara, nak mengamalkan agama Islam itu dengan sempurna, mestilah kita rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun yang menjadi masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang rujuk juga kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi penafsirannya macam mana? Ya, penafsirannya itu sangat penting dalam memahami ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mestilah rujuk kepada khulafa ar-rasyidin, terutamanya iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya khulafa ar-rasyidin, ya, menjadi sumber yang sahih serta masuk dalam kategori sunnah juga. Selain itu, rujuk juga hal-hal yang turut diterima dengan syarat-syarat, iaitu perlu dipandu oleh sumber Al-Quran itu sendiri dan sunnah yang telah diperincikan prinsip-prinsip dalam seluruh aspek kehidupan. Maksudnya, nak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu kena rujuk kepada kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jika tidak, maka akan menjadi masalah apabila manusia itu menafsir Al-Quran mengikut akal fikirannya, menafsir hadis ataupun menghuraikan hadis mengikut apa yang dia kehendaki. Dia ambil sebahagian dan dia tinggal sebahagian. Maka itu menjadi masalah besarlah. Ya, akan menyebabkan manusia itu terpesong daripada siratul mustaqim tadi. Dan itulah usaha syaitan. Itulah tugas syaitan ni. Syaitan dia akan menghiasi segala kebaikan, ya, 1000 kebaikan
untuk menjatuhkan seseorang itu ke dalam satu keburukan saja. Matlamat ni nak jatuh kepada keburukan, tapi dia bagi dulu hak ni Al-Quran, hak ni Al-Quran. Tapi sumber dia adalah untuk tujuan dia adalah untuk menjatuhkan manusia itu daripada jalan yang lurus, ya, menggelincirkan manusia itu daripada jalan yang lurus. Ada sebahagian orang faham teks Al-Quran secara literal, maka keluarlah, ya, membid'ahkan orang ataupun mengkafirkan orang yang lebih parah. Maka perkara yang sangat penting adalah kita perlu kembali kepada manhaj salafus salih, metodologi para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dalam memahami Al-Quran dan sunnah serta beramal dengannya. Maka itu jalan yang paling selamat, ya. Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu kita kena kembali kepada apa? Kepada kefahaman dan pemahaman para sahabat, para tabi'in, ya, dan juga para ulama-ulama salaf dulu. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan-puan, syaitan sentiasa menggoda setiap pihak, ya, yang mendabik dada, yang mana mereka mengatakan mereka lah adalah kumpulan yang terbaik dan menjadikan yang lain itu sesat ataupun lebih teruk daripada itu lagi kafir. Ya, sebab kita tadi ni jamaah kita sebut pada pertemuan kita yang lalu ni, masing-masing ada jamaah dia. Maka mereka mengatakan jamaah kita lah yang lebih betul, berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah dan seumpamanya. Maka sebab itu kata sebahagian para sahabat, ya, al-jama'atu ma kana 'alal haqqi walau kunta wahdak, ma kunta 'alal haqqi walau kunta wahdak, atau kama qala. Jamaah itu adalah apabila kamu berada di atas kebenaran, berada di atas kebenaran walaupun kamu seorang. Itu kayu ukur dia. Dan untuk mengetahui kebenaran itu apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin di kalangan kamu. Dan jika kamu berkelahi, kata fa in tanaza'tum, bertengkar antara satu sama lain, farudduhu ilallah, dalam sesuatu urusan maka kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma yang menjadi masalahnya nak faham ikut cara mana, iaitu ikut cara para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla sekalian, sebab itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berikan ketegasan dalam memahami teks Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Nabi kata apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, maka wajib ke atas kamu berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang telah mendapat petunjuk setelah aku. Tamassaku biha, hendaklah kamu berpegang teguh dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, pegang teguh dengannya macam kamu gigit dengan gigi gerham itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kamu berhati-hati, berjaga-jaga terhadap perkara yang baru dalam urusan itu, dalam urusan pegang teguh dengan sunnah ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi, dan setiap perkara yang baru itu namanya adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah dhalalah, iaitu sesat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla sekalian, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan tazkiyah, ya, berikan jaminan terhadap orang yang golongan yang terbaik ni siapa dia. Nabi kata pada pertemuan yang kita lepas ada lalu dengan hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada zaman aku. Siapa dia? Iaitu para sahabat ridwanullahu alaihim wa arda, ya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Siapa dia? Iaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum,
kemudian generasi setelah mereka lagi iaitu tabi'ut tabi'in. Ya, golongan itu yang Nabi SAW bagi jaminan bahawa mereka adalah generasi yang terbaik dalam berpegang teguh kepada agama Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka menjadi tanggungjawab ke atas kita untuk mengikuti jejak langkah mereka dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Ya, supaya kita dapat mengamalkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan kita akan dapat berada di atas jalan yang lurus tadi ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, segala kebaikan adalah apabila seseorang itu benar-benar berada di atas sunnah Nabi SAW. Ya, dan orang yang bersederhana dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW itu, dia lebih baik daripada dia bersungguh-sungguh dalam ibadat dia tetapi benda itu bukan sunnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah, ya, direkodkan dalam kitab Talbisul Iblis dibawa oleh Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan an Abdullah qal al-iqtisadu fi sunnati khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Ya, Abdullah ibn Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersederhana dalam melakukan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh melakukan bid'ah. Hadis riwayat oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka saya katakan, ya, kebaikan orang yang paling baik, yang paling selamat, yang paling berjaya, yang paling bahagia adalah apabila mereka benar-benar berada di atas sunnah Nabi SAW. Kerana kita telah memenuhi syarat yang kedua dalam melaksanakan ibadah tadi, seperti mana yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai tadi. Beliau kata apa? Ya, amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling tepat dengan sunnah Nabi SAW. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak menguji siapakah di kalangan kita ni yang paling banyak amalannya, tapi Allah menguji siapakah yang paling terbaik amalannya. Ya, memang ada, kalau kita buat amalan yang terbaik kemudian banyak, itulah yang paling afdal. Ya, sebab Allah sebut dalam suratul Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, yakni timbangan amalan kebaikannya itu, maka dia berada di dalam kehidupan ar-radiyah, iaitu kehidupan yang dia redai. Ya, yang maksud dia puas dengan kehidupan tersebut, yakni kata para ulama masuk syurga lah. Kerana seseorang itu tidak akan redha terhadap diri dia, terhadap kehidupan dia setelah kematian, melainkan jika dia berada di tempat yang penuh kenikmatan, iaitu syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang yang ringan amalan kebaikannya di timbangannya itu, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Kamu tahu tak apa itu hawiyah? Narun hamiyah, iaitu api yang menyala-nyala. Ya, jadi amalan tak ada, ya, tak berat, maka tak ada lah pahala. Kalau amalan banyak, berat di timbangan, maka adalah pahala. Dengan pahala tersebut Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, Allah masukkan dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang memberat timbangan, mendapat amalan yang berat di timbangan kita semua. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ibnul Jauzi ditanya berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan as-sunnah dan apa yang dimaksudkan dengan bid'ah. Ya, apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Kalau kita duk mengaji ni, kita ni perlis pernah dulu keluar, ya, dia panggil perlis Darus Sunnah. Nak mau tak mau tukar, tak mau pakai indera kayangan, ya, nak tukar kepada Darus Sunnah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan kalau tak tukar pun tak apa, yang penting penduduknya itu benar-benar berada di atas sunnah Nabi SAW. Bukan sunnah boleh lah, ya, tapi sunnah Nabi SAW. Kalau berada di atas sunnah boleh tak jadi, ya, kan? Sunnah boleh lain kot, tak tahulah. Tapi kalau sunnah Nabi SAW, insya-Allah jaminannya adalah kebaikan di atas kebaikan. Jadi apa ni yang dimaksudkan dengan sunnah? Sunnah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bahawa, kena yakin bahawa sunnah itu adalah kedudukannya di tempat yang kedua dalam senarai sumber rujukan hukum syarak. Ya, martabatnya sama, walaupun dia sumber kedua tetapi ia adalah martabatnya sama. Kerana sunnah juga adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla.
Sunnah adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kena faham dulu apa maksud sunnah ni. Dari segi kitab-kitab ulama fiqh, ulama hadis dan semua para ulama meletakkan sumber rujukan yang pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas, kan macam tu. Jadi kita kata bahawa berdasarkan susunan tersebut, kita kata sunnah ini adalah sumber rujukan yang kedua dalam kita merujuk ataupun kita semak dari segi hukum syarak. Maka apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Dari sudut bahasa, sunnah ia membawa erti jalan ataupun cara. Itu nama dari segi bahasa. Ya, bila kita kata maksudnya sunnah itu jalan, tariqah, jalan ataupun cara. Ya, sesuai sama ada sunnah itu baik ataupun buruk, itu cara ataupun jalan yang baik ke, jalan yang buruk ke, maka dipanggil sunnah hasanah. Ya, kalau jalan yang tidak baik, sunnah sayyi'ah, jalan yang jahat, macam tu. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ay yanqusa min azwarihim syai'. Ya, maksudnya kata Nabi SAW, barang siapa yang mensunnahkan, sanna fil Islam, yakni yang melakukan satu jalan dalam Islam, sunnatan hasanah, sunnah yang baik, jalan yang baik, kemudian diikuti oleh orang lain, kata Nabi SAW, falahu ajruha, bagi dia satu pahala, bagi dia pahala, wa ajru man amila biha ba'dah, dan pahala orang yang melakukan mengikuti jalan yang baik dia cetuskan itu. Dia contohnya dia melakukan satu perkara yang mana bila perkara itu baik dari segi Islam, maka orang pun buat, orang pun ikuti dia. Dia dapat pahala apa yang dia buat dan dia juga dapat pahala apa yang orang buat, min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai', tanpa kurang sedikit pun pahala mereka. Yang ini bukan maksud Allah ambil pahala orang yang buat ikut dia tu bagi kat dia, bukan macam tu. Allah bagi tambah pahala. Allah bagi pahala tanpa mengurangi sesiapa pun. Begitu juga sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan orang yang melakukan mensunnahkan dalam Islam sunnah yang buruk ataupun sunnah yang jahat, maka baginya dosa, falahu wizruha, kana alaihi wizruha, dia akan dipikulkan ke atasnya dosanya, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang yang mengikuti jejak langkah dia itu, amalan yang dia ikuti setelahnya itu, min ghairi ayyang qusa min azwarihim syai'a, tanpa mengurangkan dosa mereka sedikit pun. Itu maksud sunnah itu dari segi bahasa, iaitu cara, jalan ataupun jejak. Ya, jejak langkah kita buat sesuatu benda orang ikut. Itu maksudnya kita telah melakukan satu sunnah. Ya, satu sunnah sehingga orang ikuti. Jelas ya? Jadi sebab itu bila kita nak melakukan sesuatu untuk diikuti itu, lakukanlah yang terbaik. Macam itulah kita menjadi contoh kepada ahli keluarga kita, jadi contoh yang terbaik supaya mereka ikut, kita dapat pahala, mereka pun dapat pahala. Ya? Itu maksud dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah dan penggunaannya pula, ianya ada perbezaan di kalangan para ulama dalam mentakrifkan ataupun mendefinisikan maksud istilah sunnah itu sendiri. Ulama hadis dia bagi takrif yang lain, berbeza dengan ulama usul fiqh, berbeza dengan ulama fiqh. Ulama hadis mereka mentakrifkan bahawa sunnah itu semua yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, sama ada ia berbentuk perkataan kah, perbuatan kah, pengakuan kah, bahkan sifat baginda SAW, sifat jasmani, ya, bentuk tubuh baginda tu juga dinamakan sunnah, ataupun akhlak baginda SAW juga adalah sunnah. Itu dari segi ulama hadis. Mereka mengatakan maksudnya sunnah ni apa sahaja yang timbul daripada Nabi, perkataan kah, perbuatan kah, sifat kah, ya, sifat rupa bentuk Nabi SAW, rambutnya macam mana, ya, kulitnya macam mana, dikatakan sunnah juga. Ataupun akhlak Nabi SAW, ya, ataupun akhlak
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin, ya, aw taqririn aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah. Itu yang dimaksudkan dengan sunnah. Apa saja yang disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan, ya, ataupun pengakuan, hatta pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sifat baginda, sifat khalqiyah, iaitu sifat rupa bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun khuluqiyah, ataupun akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan menurut ulama hadis. Adapun ulama usul fiqh pula, mereka mendefinisikan sunnah sebagai apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan yang menjadi dalil hukum syarak, yang menjadi dalil syarak. Itu namanya sunnah. Bagi ulama usul fiqh, mereka fokus kepada apakah dalil hukum syarak dalam bab itu. Perkataan Nabi, ya, ada dalil sebagai syarak, sebagai tentang agama. Perbuatan Nabi sebagai dalil, ya. Pengakuan Nabi sebagai dalil, ya. Maka sifat dan khuluqiyah tu, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam jasmaniyah tu tak termasuklah sebagai dalil syarak, ya. Itu bagi ulama usul fiqh. Adapun ulama fiqh pula, mereka memberikan maksud sunnah itu ialah apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk mustahab, yang disukai ataupun galakkan. Seperti membasuh 3 kali ketika ambil wuduk, hukum dia apa? Sunat. Itu maksud sunat dari segi ulama fiqh. Bila kata ini perkara ni sunat, maksudnya sunat ni bukan wajib lah, ataupun digalakkan. Lawan dia adalah makruh. Maksudnya dari segi ulama fiqh pula, mereka mengatakan sunat ni adalah, sunnah ni kita panggil bahasa Melayu kita sunat lah, ya. Sunat maksudnya benda yang digalakkan, benda yang dianjurkan. Maka lawannya adalah benda yang makruh, yang dibenci, ya. Seperti solat qabliyah, solat ba'diyah, puasa Isnin dan Khamis, ya, puasa 3 hari setiap bulan, contohnya. Ya, benda-benda yang digalakkan dalam agama, itu maksud sunat ataupun sunnah bagi ulama fiqh. Dapat 3 kategori berbeza. Ulama hadis, apa sahaja yang datang daripada Nabi, itu sunnah. Ya, tak kira perkataan, perbuatan, ya, pengakuan sifat Nabi secara jasmani, ya, tubuh badan Nabi ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita kata sunnah. Itu ulama hadis. Ulama usul fiqh pula, apa sahaja yang keluar daripada Nabi yang menjadi sumber dalil agama, sumber dalil sebagai dalil syarak, maka itu adalah sunnah. Adapun ulama fiqh mengatakan sunat itu lawannya makruh, ya, lawannya makruh, iaitu benda yang digalakkan, dianjurkan dalam agama. Dan sunnah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selalunya bila kita sebut sunnah ni, apa yang bermain di fikiran kita ni adalah apa yang Nabi buat, itulah sunnah. Sebab itu perbezaan antara ulama, ada yang mengatakan sunnah itu lawannya bid'ah. Itu ulama hadis tu. Ya, sunnah lawannya adalah bid'ah. Itu yang kita faham secara umumnya. Bila kata ni sunnah, maksudnya Nabi buat. Bila kata Nabi tak buat, adalah bid'ah. Itu yang kita faham selama ni. Jadi cuma saya dadahkan di sini supaya kita faham dulu. Apapun takrif yang diberikan oleh para ulama tadi, mereka semua bersepakat, walaupun berbeza dalam takrif tersebut, tapi mereka semua bersepakat bahawa sunnah adalah menafsirkan Al-Quran. Sunnah adalah penafsir Al-Quran yang paling utama. Itu sunnah, ya. Al-Quran berjalan lah. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anhu apabila ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ditanya bagaimanakah akhlak Nabi, maka kata beliau radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak baginda adalah Al-Quran. Ya, disebutkan kalau bahasa kita, yakni Quran yang berjalan, yang menafsirkan Al-Quran dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, sunnah adalah pentafsir dan penjelas kepada Al-Quran, dan ia adalah hujjah yang tertinggi dalam Islam. Malah kedudukannya sebagai hujjah disebut jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan dari segi hujjah, dua-duanya itu wahyu. Dua-dua adalah wahyu daripada Allah. Sebab Allah berfirman dalam suratul Najm, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidaklah menyebut ataupun bercakap menurut hawa nafsunya, tetapi apa yang dia bercakap itu adalah berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita
supaya menerima dan mengamalkan apa sahaja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk suruhan ke ataupun larangan. Ambil semua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab," kata Allah. Ya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkannya. Dan apa jua yang dilarangnya yang dilarang oleh dia kepada kamu, maka lakukanlah. Ya, patuhilah larangan tersebut. Maksudnya jangan melakukan. Ambil larangan tersebut, patuhi apa yang Rasulullah bawa itu dengan meninggalkan apa yang ditegah itu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Yakni perintah Allah supaya kita taat kepada Rasulullah, ya, dan ikuti perintah Rasulullah dan jauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah larang ke atas kita. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dua-dua kena taat secara mutlak. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul secara mutlak. Tak ada benda ni baik tak baik, tak ada. Tak ada syarat. Ya, mesti taat secara mutlak. Cuma taat kepada Rasulullah itu pastikan riwayatnya itu sahih ke tak sahih, itu saja. Kalau riwayat itu sahih datang daripada Rasulullah, sami'na wa ata'na. Nah, itu maksudnya. Taat kepada Allah jelaslah Al-Quran kan. Al-Quran tak ada keraguan dah. Bila Allah Subhanahu wa taala perintah. Ini kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah seru kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, ya. Wahai orang-orang yang beriman, yang solat, yang membuat pengakuan asyhadu alla ilaha illallah, ya, duk sedekah tiap-tiap hari. Allah seru, taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah, ya. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di kalangan kamu. Di sini Allah tak ulang perkataan ati'u ataupun taatlah. Maksudnya kena taat kepada pemimpin tetapi bersyarat. Bersyaratnya apa? Apabila perintah itu tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita taat. Mungkin perintah itu berbeza dengan pendapat kita, bercanggah dengan pendapat kita, tapi kita kena tetap mendahului taat waliul amr, pemimpin. Mungkin kita ada khilaf, ya, tak sesuai dengan apa yang kita nak, tapi selagi mana tidak bercanggah dengan Allah dan Rasulnya, maka tetap kita kena taat. Itu yang dimaksudkan di sini. Fa in tanaza'tum fi syai', maksudnya dalam mentaati pemerintah tadi ni. Kalau ada sesuatu perkara yang kita ragu-ragu ataupun ada pertelingkahan perbezaan, maka kembalikannya kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, jika betul kamu itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dalam tindak tanduk kamu takut kepada Allah, bahawa Allah melihat, bahawa Allah akan mencatat terhadap apa yang kamu lakukan di hari akhirat sana, Allah akan berikan balasan terhadap apa yang kamu lakukan, maka kena rujuk kepada Allah dan Rasulnya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, ya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Jadi kesudahan yang baik apabila kita kembalikan segala urusan kita itu kepada Allah dan Rasulnya, rujuk kepada sumber utama kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi berkaitan dengan perintah supaya kita sentiasa berpegang teguh dengan sunnah ni. May yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza, kata Allah. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nampak tak? Jelas ya? Allah samakan taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul ni satu level. Kerana kata Allah, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat Rasulullah, sudah pasti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayat ni telah menolak ataupun, ya, menolak hujah orang yang tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Ya, golongan al-Quraniyin, golongan yang kata hanya ikut Quran sahaja, tak mau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap menunjukkan dia tidak berpegang kepada Al-Quran itu. Kerana Allah kata, sesiapa yang taat kepada Rasul,
maka dia telah mentaati Allah. Sebab Allah perintahkan supaya taat kepada Rasul. Macam mana nak taat kepada Rasul kalau tak baca hadis, tak tahu hadis, sumber hadis? Maka kita melalui perintah Rasulullah, mengetahui perintah Rasulullah itu adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi kalau tak baca hadis, macam mana yang dimaksudkan, macam mana nak capai maksud kita kata taat kepada Rasulullah? Ya, dan untuk merealisasikan taat kepada Rasulullah mesti kena ambil hadis Nabi SAW. Ya, Allah kata apa? May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalna ka'alaihim hafizah. Ya, dan sesiapa yang berpaling ingkar, yakni berpaling ingkar, tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka daripada melakukan kesalahan tidak mentaatimu itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala utus Nabi untuk mengajak dan berdakwah. Tapi kalau depa tak mau taat juga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunaikan tanggungjawab sebagai rasul. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, para ulama juga membahagikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua cabang ataupun dua bahagian. Yang pertama dia panggil sunnah tasyri'iyah, dan yang kedua sunnah ghairu tasyri'iyah, yakni sunnah yang menjadi syariat untuk umatnya ikuti dan sunnah yang tidak menjadi syariat supaya umatnya ikut. Kedua-duanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam bahasa lain dikatakan sunnah jibilliyah. Ya, sunnah jibilliyah, sunnah yang sebagai fitrah seorang manusia. Macam tu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita memahami dengan betul supaya penentuan hukum dapat dilakukan dengan tepat, ya, ada kaedah yang kita kena faham. Yang penting juga adalah dengan mengetahui perbezaan dua ini, sunnah tasyri'iyah dengan sunnah ghairu tasyri'iyah ni. Jadi as-sunnah at-tasyri'iyah adalah bahagian kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, segala ucapannya, tindakannya yang menjadi syariat bagi umatnya. Itu yang dimaksudkan dengan sunnah tasyri'iyah ni. Bila kita tahu macam tu, maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi ditabalkan menjadi nabi dan rasul. Maka sebelum itu bukan sunnah tasyri'iyah lah. Seperti Nabi bertapa di gua Gua Hira kan. Nabi bertapa di Gua Hira kan, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ni. Ya, sebahagian orang dia gunakan ibadah tersebut, kata Nabi pernah bertapa di Gua Hira, maka dia pun pergi duduk dalam gua hutan yang bertapa di sana. Kononnya nak dapat apa? Dapat ilmu wahyu, turun wahyu, tapi bukan wahyu daripada Allah, wahyu daripada syaitan. Jadi masalah tu. Ya, sehingga meninggalkan anak bini, meninggalkan tanggungjawab, bahkan sanggup meninggalkan apa lagi, solat Jumaat pun tak mau. Itu kalau bukan syaitan apa lagi? Wahyu daripada syaitan. Kan? Mana boleh bertapa, sedangkan Nabi SAW setelah ditabal menjadi rasul, Nabi tak pi dah Gua Hira tu. Ya, tak pi duduk situ dah. Sebelum tu Nabi duduk sebagai beribadah, mengikut ibadah, disebutkan oleh para ulama, mengikut ibadah agama-agama yang dulu seperti agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan seumpamanya. Ya, itu sebelum tu. Tapi setelah ditabal ataupun dilantik menjadi rasul, menjadi nabi, maka bermula daripada situlah segala apa yang keluar daripada nabi itu dipanggil sebagai sunnah tasyri'iyah tu. Ya, itu maksudnya. Jadi sunnah tasyri'iyah ni kita faham bahawa apa sahaja yang keluar daripada kehidupan baginda SAW, segala ucapan, tindakannya yang menjadi syariat bagi umatnya. Adapun sunnah ghairu tasyri'iyah ialah bahagian kehidupan baginda yang tidak menjadi syariat kepada kita untuk mengikutinya. Sebagai contoh, ya, setelah Nabi dilantik menjadi rasul pun, sebagai contoh sunnah Nabi kahwin berapa? 12 orang. Yang ni tak boleh ikut. Yang ni bukan tasyri'iyah. Yang ni ghairu tasyri'iyah. Jadi kita kata, oh Nabi kahwin 12, kita nak ikut sunnah kahwin 12 juga. 4 pun tak berani kan. Kedua pun belum berani lagi nak kata 12 dan seumpamanya. Lagi jauh kan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka sebelum kita tengok tu, ya, adalah sebahagian daripada tajuk yang paling dibincangkan oleh para ulama ni, antara sunnah tasyri'iyah dengan antara sunnah ghairu tasyri'iyah ni banyak juga. Sebagai contohlah, macam hukum berkaitan dengan pakai serban, ya, pakai imamah, pakai syimak macam tu. Ya, adakah ia sebagai sunnah tasyri'iyah?
Ya, sepakat para ulama kata itu bukan sunnah tasyri'iyah. Maksudnya bukan sunnah yang dituntut untuk diikuti. Tapi kalau kita buat dalam rangka kita kata, oh nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pakai lagu ni, kita pakai atas dasar kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah mudah-mudahan dapat pahala dari segi sebab kita cintakan Nabi. Kerana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti keimanan kita kepada Rasulullah. Maka kita nak tiru style rambut Nabi, kita nak tiru pakai macam mana capal Nabi pakai. Tak apalah, tapi Nabi tak pakai capal letak atas kepala. Nabi tak pakai capal letak atas kepala, Nabi pakai capal di kaki. Kita pakai capal macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab nak cintakan Nabi, nak tunjukkan kita bahawa cintakan Nabi. Tapi yang paling utama untuk kita ikut adalah sunnah tasyri'iyah. Bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi berhaji. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, kan? Ya, sebab itu Allah kata apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Maksudnya tinggalkan larangan tersebut. Tinggalkan, jangan buat apa yang Nabi larang, jauhi. Itu antara tanda-tanda yang menunjukkan kita adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dimaksudkan dengan sunnah tasyri'iyah ni. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ibadah kepada Allah, taqarrub ila Allah, cara beribadah kepada Allah, itu yang dikatakan sebagai sunnah tasyri'iyah. Adapun dari segi sunnah yang bukan tasyri'iyah, sebagai contoh kita sebut mudah ni, ya, sebagai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pakai jubah. Kan, Nabi pakai jubah. Antaranya yang disebutkan Nabi pakai jubah yang ada jaib, yang ada leher macam ni. Macam zaman kita ni memang duk pakai lagu ni dah. Alhamdulillah lah. Tapi adakah jubah itu adalah sunnah? Wallahu taala alam. Macam yang saya sebut tadi, ia boleh menjadi mendapat pahala dari segi kita mengamalkannya supaya kita atas dasar kita sayang dan cintakan Nabi. Kita amalkan perkara tersebut atas dasar kita sayang dan cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pakai macam tu. Sebab Nabi pakai macam tu. Ya. Yang tu kena jelasnya. Baik. Antara ucapan yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kisah tersebut hanyalah pandangannya, iaitu berkaitan dengan contohnya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seseorang yang mengawinkan mayang kurma. Ya, mayang kurma dia kahwinkan supaya dapat buah banyak lah. Macam kita lah kan, macam kita kahwinkan tu, pokok kahwin ni, durian kahwin dengan durian kampung dia lain. Kan dia hasil dia lain. Maka Nabi nampak buat macam tu, orang Arab dulu duk tanam macam tu, Nabi kata tak boleh ke kalau tak kahwinkan benda ni. Maka kawan tu taat kepada Rasulullah, betul taat. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dia taat. Maka hasilnya tu kurang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Yang ni dalam hal tanam, pertanian apa semua tu kami tahu. Kamu lebih tahu. Ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di situ, kata para ulama, Nabi bukan pakar dalam bab pertanian itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibesarkan di kota Mekah dan dibesarkan juga oleh Halimatus Sa'diyah adalah sebagai pengembala. Yang bukan pertanian. Maka Nabi pandai dalam mengembala tu. Tapi pertanian Nabi kurang. Jadi sebab itu pendapat yang Nabi berikan itu hanya berdasarkan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada wahyu. Ya, bukan, tidak boleh menjadi syariat. Maka Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ada lagi banyak berkaitan dengan sunnah tasyri'iyah dan bukan tasyri'iyah. Cuma ringkasnya, apa sahaja yang dijadikan sebagai dalil untuk menjadi hukum syarak, itu namanya sunnah tasyri'iyah. Tapi kalau benda itu ataupun lafaz ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang bukan menjadi dalil sebagai sunnah tasyri'iyah, itu bukan dipanggil sunnah ghairu tasyri'iyah. Jadi sunnah ada dua lah. Sunnah yang mesti kita ikut, wajib kita ikut, dan sunnah yang tidak perlu ikut. Jika kita ikut juga ada caranya. Ya, macam sebut tadi berkaitan dengan kahwin lebih daripada 4 itu sunnah Nabi, tapi tidak boleh kita ikuti. Ya, tidak boleh kita ikuti. Wallahu taala a'lam. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang berkaitan dengan apa pula bid'ah. Di sini jelas nampaknya Ibnu Jauzi seolah-olah memaksudkan bahawa sunnah lawannya bid'ah.
Jadi kita nak tengok pula pada minggu depan insya-Allah apa yang pada pertemuan kita yang akan datang apa yang dimaksudkan dengan bid'ah. Hari ini kita tahulah sunnah. Sunnah ada berapa tadi? Ada dua, tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah. Dan maksud sunnah di sisi ulama ada berapa? Ada tiga kan. Ulama hadis maksudnya apa sahaja yang keluar daripada Nabi. Tak kira agama tak agama, yang penting keluar daripada Nabi itu sunnah dari segi hadis Nabi. Ya, hadis Nabi yang ni perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, akhlak, itu semua sunnah. Ulama usul fiqh apa sahaja yang menjadi dalil, yang dalil kepada agama itu sunnah. Ya, ulama fiqh pula apa dia? Lawan kepada makruh. Sunat lawannya kepada makruh, itu ulama fiqh. Ya. Dan juga Ibnu Jauzi ni dia bawa seolah-olah mengatakan bahawa sunnah itu lawannya kepada bid'ah. Kerana apa yang bukan sunnah itu adalah bid'ah. Sebab Nabi sebut apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kan? Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang telah mendapat petunjuk setelah aku pegang teguh dan gigit dengan gigi gerham. Dan hendaklah kamu berhati-hati, berjaga-jaga terhadap perkara yang baru dalam urusan agama. Sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Maksudnya Nabi suruh hati-hati daripada bid'ah dan Nabi suruh pegang teguh dengan sunnah. Itu yang dimaksudkan oleh Ibn Jauzi di sini. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita sentiasa kita berada di atas siratul mustaqim sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan juga Rasulnya kehendaki, supaya kita dapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.